Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا في دينك. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan, puan hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini. Seperti biasa tuan-tuan, kita baca daripada petikan juzuk yang ke-17 daripada syarahan almarhum Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullah, yang mensyarahkan kepada hadis-hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmizi rahimahullah. Kita berada pada jilid yang berbincang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat hari akhirat, hari kiamat. Ini kita sambung lagi tuan-tuan pada hadis yang ke-8 pada jilid ini. Pada bab yang ketiga, kata Tuan Syekh, bab yang telah datang ia pada menyatakan hal ahwal keadaan berkumpul di padang mahsyar. Adi bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpul akan manusia pada hari kiamat itu tiada berkasut, tiada berpakaian yakni bertelanjang, ghurlan yakni bagi orang lelaki yang telah berkhatam di dunia, dia kembali di akhirat nanti dalam keadaan tumbuh semula kulit yang telah dibuang ketika berkhatam itu. Ghurlan yakni dia datang dalam keadaan sebagaimana dijadikan mereka itu, yang pada keadaan sebagaimana baru lahir lengkap segala kulitnya itu, begitulah. Jadi dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana yang asal. Kemudian baginda Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, sebagaimana kami mulakan kamu pada awal kejadian, kami kembali akan dia janjian atas kami. Ini kami kembalikan sebagaimana keadaannya itu, sebagai janji kami bahawasanya adalah kami yang membuat, akulah yang melaksanakan, akulah yang berkuasa menjadikan semua itu. Baginda menyambung lagi, wa awwalu man yuksa minal khalaiqi Ibrahim, dan awal orang yang diberi pakaian daripada segala manusia pada ketika tersebut, daripada makhluk dari ketika tersebut adalah Ibrahim alaihissalam, yang diberikan pakaian yang awalnya disebut oleh Rasulullah Sayyidina Ibrahim.
wa yukhadhu min ashabi birijalin dhatil yamin wa dhatil shimal fa aqulu ya Rabb ashabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahdath ba'daka innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim mundu faraqtahum fa aqulu kama qala al-'abdu as-salih in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Hadis hasan sahih. Rasulullah menyambung dan kita bersabda, yang pertama orang yang awal diberi pakaian dari kalangan segala makhluk itu adalah Ibrahim alaihissalam, dan diambil setengah dari sahabatku yang ahli, yang ashabul yamin, golongan yang sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Maka berkata, yakni golongan yang di sebelah kiri ini apa ceritanya? Ashabul yamin, golongan-golongan yang mulia lah. Yang sebelah kiri yang akan mendapat hikmah daripada Allah. Maka berkata, ya Tuhanku, sahabatku, ini semua sahabatku. Maka dikata orang bahawasanya engkau tiada tahu apa yang diperbuat mereka itu kemudian daripadamu, bahawasanya mereka itu sentiasa mereka itu mundur ke belakang semenjak mereka berpisah dengan kamu, yakni sebahagian yang telah kembali kepada kekufuran. Itu yang dimaksudkan dengan golongan yang di sebelah kiri ini. Jadi mereka bukan sahabat-sahabat Nabi SAW yang beriman sampailah ujung hayat mereka, bahkan sebahagian daripada yang mereka itu telah kembali kepada kekufuran selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW. Maka aku berkata, sebagai berkatanya hamba Allah yang soleh, ya Allah, jika engkau azab akan mereka itu, maka bahawasanya mereka itu hamba-hamba. Ya Allah, sekiranya engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hamba-hamba. Dan jika engkau ampun bagi mereka, maka bahawasanya engkau Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Hadis ini hadis yang sahih, hadis yang hasan lagi sahih. Kita ambil satu lagi, Tuan Syekh bawa lagi satu hadis sebelum Tuan Syekh uraikannya. Tuan Syekh membawa sebuah hadis lagi an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, daripada Bahz ibn Hakim, daripada bapaknya, daripada neneknya, daripada sahabat Rasulullah SAW. Neneknya itu pendatuknya itu adalah daripada kalangan sahabat Rasulullah. Dia meriwayatkan hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah dengar akan bahawasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, innakum mahsyuruna rijalan wa rubana wa tujarruna ala wujuhikum. Rasulullah bersabda bahawasanya sekalian kamu akan dihimpunkan di hari akhirat kelak. Ada yang berjalan kaki dan ada yang menunggang. Ini ada yang berjalan di atas kaki sendiri dan ada yang diberikan tunggangan-tunggangan daripada binatang-binatang di akhirat kelak bagi memuliakan mereka. Dan ada juga yang dihela, yang dihentak, diseret di atas mukanya. Di berbagai keadaan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Berkata Tuan Syekh kita, Tuan Syekh Imam Idris Al-Babawi rahimahullah, Syekh kata, ketahuilah kiranya ya saudara, ketahuilah wahai saudara-saudara, tidak syak lagi kita semua akan kembali hidup berimpun semuanya di padang mahsyar. Bukanlah manusia saja yang akan dikumpul, bahkan makhluk-makhluk yang bernyawa daripada manusia, jin, malaikat dan binatang-binatang. Ini kita dah sentuh pada tema yang lalu, binatang-binatang turut akan dikumpulkan semula dan dilakukan perhitungan sesama mereka. Kemudian Allah Ta'ala akan hapuskan mereka menjadi tanah. Itu masuklah binatang-binatang, jin dan malaikat turut akan dihimpunkan. Maka dikumpulkan manusia itu ada bermacam-macam darjatnya.
dikumpulkan nanti gelak tuan bermacam-macam darjat sesuai dengan kadar amalan masing-masing di dunia. Jadi kita berdoa supaya Allah Ta'ala mengumpulkan kita dalam sebaik-baik keadaan, insyaAllah. Dan kita cuba membuat persiapan apa yang kita mampu daripada amal-amal soleh, daripada amal-amal kebaikan dan kebajikan. Maka dikumpulkan manusia itu ada bermacam-macam darjatnya. Ada yang diberi pakaian dan mula bangkit hidup dari kuburnya, dan ada yang bertelanjang tidak diberi pakaian. Demikianlah tersebut dalam hadis, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah fatan muratan turlan kama khuli. Hadis yang kita baca tadi, diciptakan, dibangkitkan manusia dalam keadaan tidak berkasut, tidak berpakaian, dan juga kembali kepada keadaan asal sebelum berkhatam. Dan ini keadaan yang dibaca pada awal pangkal hadis yang kita nyatakan tadi. Dijadikan yakni tiada berkhatam sebagaimana keadaan yang mula-mula dijadikan dan dikeluarkan daripada perut ibunya. Tidaklah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya itu ada kekal bersama-samanya pakaiannya yang dibawa daripada kapan dan lain. Tuan, kita masuk ke dalam kubur pun kita tak bawa dah pakaian-pakaian yang lain, hanya bawa kain kapan saja. Kain kapan itu memang milik tuan badan lah. Sebab dalam urusan jenazah ini secara umumnya kain kapan dibeli menggunakan duit harta si mati, maksudnya harta dia. Itu saja yang dibawa. Jadi ada sebuah hadis yang menyebut tentang anjuran galakan bagi orang-orang yang mendapat rezeki pakaian yang baru, lalu pakaian yang sebelum ini yang dipakai bukan yang rosak tu, jadi yang masih elok, baju lama yang lama ni relatively dengan hak baru lah. Dia baru beli yang ni tentulah lama kan, tetapi masih elok. Lalu dia pergi kepada baju yang lama yang masih elok itu, lalu disedekahkan, dihadiahkan kepada orang yang memerlukan. Maka Allah Ta'ala akan menutup segala keaiban dia di dunia dan akhirat. Lebih-lebih orang masuk hadis itu. Maksudnya anjuran untuk kita bersedekah, berinfak dengan pakaian ini tidak semestinya dengan yang baru. Tetapi kalau ada yang elok yang boleh dipakai setelah kita mendapat yang baru, maka ini juga dianjurkan dan digalakkan oleh Rasulullah. Dan moga-moga dengan kita berinfak dan bersedekah, memberikan pakaian kepada yang tiada pakaian itu, esok-esok di akhirat Allah Ta'ala juga tutup segala aib dan juga tutup segala diri dan tubuh kita ni, insyaAllah. Lebih-lebih lagi lah orang yang memberikan sedekah, memberikan infak yang berbentuk pakaian yang lebih baru, tentulah itu lebih mulia. Jadi saya nak kongsi tadi tentang tidak semestinya bersedekah pakaian itu mesti dengan yang baru. Bahkan yang masih elok yang kita ada juga, kadang-kadang kita ada lebih pakaian sebab kita beli yang baru, tentulah ada lebih. Biasanya bila lebih ni jarang sangatlah akan dipakai, tapi masih kualiti elok. Jadi kita cari orang yang nakkan ataupun yang memerlukan, maka berilah. Cuma bukanlah beri yang besar, kita bagi yang masih elok boleh dipakai. Jadi Rasulullah sebut itulah keadaan dibangkitkan kelak di padang mahsyar dalam keadaan tiada pakaian, tiada kasut, dan sebagaimana yang keluar daripada perut ibunya. Dia kata dengan kain-kain kapan pun dah tak ada dah. Dalam kubur ada lagi kain kapan, keluar nanti kain kapan pun habis. Bangkit semula nanti kain kapan pun dah tak ada dah. Dan tidaklah pula hidupnya itu kembali ia seperti masa hidupnya, yakni kembali hidup dengan sudah siap berkhatam dan gunung kaki tangan atau lain-lainnya. Bahkan Tuhan jadikan sebagai orang yang baru keluar daripada perut ibunya, cukup segala sifat kejadiannya. Jadi Allah Ta'ala akan sempurnakan kejadian sebagaimana
lahirnya seorang bayi yang sempurna daripada perut ibunya. Kemudian baginda Rasulullah membaca firman Allah daripada sepotong ayat Quran yang maksud ayat tersebut sebagaimana kami mulakan pada awalnya, yakni pada kejadian selepas keluar daripada perut ibunya itu, nescaya kami kembalikan hidup seperti itu, sama seperti keluar daripada perut ibunya. Yakni tiada berpakaian, tiada berkasut dan tiada berkhatan. Demikianlah kami bangkitkan manusia itu daripada kuburnya. Kami kembali menjadikan hidup semula itu sebagai perjanjian yang pasti kami sempurnakan. Yang akan aku bangkitkan semula, aku hidupkan semula, dan satu janji yang pasti akan berlaku. Baginda Rasulullah SAW bersabda lagi, wa awwal man yuksa minal khalaiqi Ibrahim, dan awal-awal orang yang diberi pakaian daripada segala makhluk itu ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan, di sini ada sedikit perbincangan. Saya sebut sesungguhnya dengan petikan hadis ini menunjukkan bahawasanya manusia hamba Allah yang mula-mula diberikan pakaian, dan semoga kita juga mendapat diberikan pakaian dimuliakan oleh Allah Taala kelak di padang mahsyar, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada sedikit pembahasan dan perbincangan. Dia kata pembahasan dan perbincangan tentulah Rasulullah SAW adalah Rasul yang paling mulia. Dari segi darjat, tuan, darjat baginda Rasulullah adalah penghulu segala Nabi. Kemudian yang barulah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Ini di kalangan Rasul ulul azmi yang paling tinggi ini. Rasulullah adalah penghulu segala Nabi. Tapi kenapa kan disebut dalam hadis ini yang pertama diberikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini timbul perbincangan. Jadi tengok pandangan para ulama. Perbincangannya, mengapakah Nabi Allah Ibrahim lebih dahulu diberi pakaian daripada segala makhluk ini, dan mengapa ia lebih dahulu daripada Nabi Muhammad SAW? Padahalnya Nabi kita itu lebih martabat dari sekalian para Rasulullah, para Rasul utusan Allah alaihi salatu wassalam. Maka dijawab oleh sebahagian ilmuwan, sebagian ulama, bukannya diberi dahulu pakaian kepada Nabi Ibrahim daripada makhluk itu, yakni masuk diberi dahulu daripada Nabi kita. Bahkan maknanya diberi dahulu daripada makhluk kemudian daripada Nabi ini. Maksud oleh hadis ini oleh Rasulullah, sebagai ulama berkata, bukan bermaksud Nabi Ibrahim diberi dahulu berbanding Rasulullah, tidak. Dimaksudkan diberi dahulu berbanding makhluk-makhluk yang lain selepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maknanya begitu. Yang diberi Ibrahim, diberi dulu pakaian adalah Nabi Ibrahim, yang ini berbanding manusia-manusia yang lain, tidak termasuk aku. Jadi Rasulullah SAW tetap akan diberikan keistimewaan dan kemuliaan sesuai dengan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tafsiran yang lebih yang lebih sesuai dan lebih baik dalam kita memahami hadis ini sesuai dengan kedudukan dan darjat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuan Syekh menyebut ada juga sebahagian yang berkata memang Nabi Ibrahim diberi dahulu sebagai memuliakan Nabi Ibrahim sebab dialah bapa kepada para nabi, tetapi bukan atas kedudukan darjat kemuliaan, tetapi sebagai memberi penghormatan kepada dia sebagai dia adalah bapa segala nabi. Yang disebut Abul Anbiya, bapa segala nabi. Yang segala nabi selepas daripada beliau, selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tuan, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail juga keturunan Nabi Ibrahim, seperti disebut Abul Anbiya. Itu sebahagian ulama mengatakan begitu. Cuma yang pentingnya tuan, apa yang disebut oleh Tuan Syekh kata antara sebab selain daripada kedudukan Nabi Ibrahim AS yang mulia itu,
sama ada dengan mana-mana tafsiran sekalipun, tetap menunjukkan antara yang paling awal, walaupun bukan yang paling awal sekalipun, antara yang paling awal diberikan pakaian oleh Allah di akhirat adalah Nabi Ibrahim. Sebab apa tuan-tuan? Disebut oleh Tuan Syekh, sebab Nabi Ibrahim alaihissalam selain daripada dia sebagai seorang Rasul, dia adalah satu sifat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim ini, kemuliaan kepadanya, kerana dia adalah orang yang suka memberi makan kepada orang fakir miskin. Nabi Ibrahim AS memang terkenal dengan sifat yang memurah kepada tetamu. Ketika malaikat, kita baca ayat Quran yang cerita tentang malaikat datang nak binasakan kaum Lut, datang dulu bertemu dengan Nabi Ibrahim untuk membawa berita gembira bahawasanya dia akan dikurniakan anak. Apa yang dibuat? Nabi Ibrahim sendiri yang diuruskan untuk menyembelih binatang untuk dihidangkan kepada tetamu daripada malaikat ini, dan kemudiannya barulah zahir kejumpanya malaikat. Dia tak makan, menunjukkan pada sifat Nabi Ibrahim yang sangat-sangat pemurah dan sangat suka memberi makan. Jadi disebut oleh Tuan Syekh, Allah Ta'ala muliakan Nabi Ibrahim di segala kesukaan baginda dalam memberi makan kepada orang-orang, khususnya kepada orang fakir miskin dan lain-lain lagi. Apa-apa pun, moga-moga dengan sedikit yang kita dapat daripada pendapat sebagian ulama ini, kita mengambil faham bahawasanya apa yang kita buat di dunia ini sedikit sebanyak daripada memberi makan orang-orang yang lapar, ataupun memberi makan kepada orang-orang walaupun yang tidak lapar, tetapi seperti tetamu, teman-teman dan sebagainya, dan kita niatkan kerana Allah, moga-moga Allah Ta'ala beri balasan yang baik pada kita. Itu juga yang kita sebut sebelumnya, memberi pakaian. Amal-amal kita beri pakaian ini tuan-tuan, boleh jadi kita beri kepada sahabat-sahabat, boleh jadi kita beri kepada anak-anak sekolah, boleh jadi kita beri kepada anak-anak yatim, boleh jadi kita beri kepada orang terdekat kita yang kita tahu ada sedikit sebanyak keperluan, maka kita ambil peluang setakat yang kita mampu. Ada dalam catatan amal kita pernah bersedekah baju, kita pernah bersedekah pakaian, kita pernah bersedekah kelengkapan, sama ada pakaian sekolah, pakaian raya, semua tuan-tuan peluang-peluang yang ada tidak banyak pun kosnya, tetapi ruang itu kita cuba cukupkan, cuba masukkan dalam catatan amal kita supaya mendapat balasan yang sesuai dengannya, dengan apa amal yang kita berikan itu. Allah Ta'ala muliakan kita. Sebab tuan-tuan, bangkit di awal-awal di padang mahsyar itu, nombor satu sekali yang selalu kita dengar adalah panah merik yang kita baca pada kelas yang lepas tentang peluh dan sebagainya. Itulah kita mohon Allah Ta'ala selamatkan kita daripada panah dan lapar dan dahaga itu. Maka awal-awal di dunia lagi kita telah mengambil amal soleh, menghilangkan dahaga orang dan menghilangkan kelaparan orang. Kita dibangkitkan, kita baca yang ini, kita dibangkitkan dalam keadaan ketiadaan pakaian, maka kita cuba siap-siap di dunia ini kita beri pakaian kepada orang yang memerlukan. Moga-moga Allah Ta'ala akan tutup kita dengan pakaian dan dimuliakan di akhirat kita. Dan kemudian disambung lagi oleh baginda Rasulullah menceritakan tentang keadaan manusia selepas daripada kewafatan baginda. Memang berlaku tuan-tuan, selepas daripada kewafatan baginda disambung oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi sebahagian orang yang telah kembali kepada kekufuran selepas daripada kewafatan Rasulullah. Itu semua adalah kita faham sebagaimana yang kita dengar daripada kisah sejarah dan berlaku pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi yang dimaksudkan mereka-mereka yang diletakkan di sebelah kiri itu adalah dari kalangan orang-orang yang munafik dan di zaman Rasulullah SAW dengan kewafatan Rasulullah mereka menzahirkan kekufuran mereka. Itu adalah sebahagian tafsiran bagi hadis yang menyatakan ada golongan yang akan dihukum daripada sahabat. Maksud sahabat ini bukan sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang beriman ini, tetapi adalah golongan-golongan yang munafik ketika hidup
bersama dengan baginda Rasulullah. Apabila wafatnya baginda Rasulullah, mereka menzahirkan terus kekufuran mereka. Jadi ini yang dimaksudkan dengan golongan-golongan yang di sebelah kiri itu dari kalangan sahabat, yakni yang memang mereka itu adalah golongan munafik daripada awal, lalu mereka kembali kepada kekufuran. Kemudian Rasulullah SAW pada hadis yang kedua yang kita baca, keadaan manusia ketika dibangkitkan berjalan di padang mahsyar kelak, dibangkit akan digerak dibangkitkan daripada tanah, daripada kubur itu dibangkitkan dan akan gerak menuju ke padang mahsyar tempat berhimpun itu. Bagaimana rupa keadaan mereka ketika itu? Sesungguhnya berhimpun manusia di padang mahsyar itu bermacam-macam keadaannya, bermacam-macam ahwalnya. Disebut di dalam hadis, ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang kenderaan, dan ada yang berjalan dengan mukanya yang diseret ataupun muka apa meniarap, dan juga apa kita panggil apa pengesok ni atas itu kan, ini dia penyuluh lah, kita kata penyuluh jalan kepala ke bawah ni, diseret ataupun terpaksa berjalan begitu. Ada yang berjalan dengan mukanya. Maka hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan katanya an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi yang kita baca tadi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum mahsyuruna rijalan wa rukbana. Kamu semua dibangkitkan kelak, ada yang berjalan kaki, ada yang diberikan tunggangan, naik binatang tunggangan. Wa tujarruna ala wujuhikum, dan ada yang akan berjalan di atas mukanya, ini diheret, diletak di atas mukanya. Kata Imam At-Tirmidzi, ini hadis riwayat juga daripada Sayyidina Abu Hurairah, dan ini ada hadis hasan lagi sahih. Sungguhnya berjalan di atas muka di padang mahsyar memang ada di dalam Al-Quran. Tuan orang yang diletak dan diheret di atas mukanya berjalan di akhirat nanti memang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, sebagaimana datang riwayat yang kita baca tadi, juga dalam satu riwayat yang lain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas radhiyallahu ta'ala anna rajulan qala ya Rasulullah qala Allah ta'ala alladhina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ayuhsyarul kafiru ala wajhi. Diriwayatkan daripada sahabat baginda SAW Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala bahwasanya ada seorang yang datang bertanya kepada Rasulullah dari kalangan sahabat. Orang ini ditanya, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya ada yang akan dihimpunkan di padang mahsyar, diseret di atas mukanya, yakni dikumpulkan mereka itu akan mukanya ke neraka Jahannam. Ini diseret dan diseret dengan mukanya ke bawah, dibawa ke neraka. Ini seburuk-buruk keadaan, tuan. Ini seburuk-buruk keadaan dan seburuk-buruk balasan kepada orang yang kufur kepada Allah. Maka sahabat ini tanya, adakah itu sifat dibangkitkan golongan yang kafir kepada Allah? Adakah yang dihimpunkan dalam rupa begitu, dalam keadaan begitu, orang-orang yang kafir berjalan di atas mukanya itu, ini diheret di atas mukanya? Bila didengar oleh baginda Rasulullah akan soalan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa alladhi amshahu ala rijlain fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi? Qala Qatadah hina balaghahu balagha izzati rabbina. Sahabat ini pelik, macam mana yang dikatakan orang ini berjalan dengan muka. Jadi dia pelik nak bayang. Saya faham lah orang berjalan dengan kaki, orang merangkak faham, tapi muka, guna muka untuk berjalan. Maka baginda Rasulullah pun menjawab, tidakkah Allah Ta'ala yang berkuasa menjadikan manusia berjalan dengan kaki ketika dia di dunia? Allah Ta'ala juga yang berkuasa untuk menjalankan orang itu dengan mukanya di akhirat kelak. Maka ini semua termasuk dalam kekuasaan Allah Ta'ala, sama
sama ada Allah Ta'ala jadikan dia berjalan dengan muka atau bermaksud dia menyeret-nyeret dengan muka dengan diri dia sendiri, ataupun dengan diletak oleh para malaikat diseret keadaan mereka, kesemuanya menunjukkan kepada keadaan balasan kehinaan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka. Jadi tuan-tuan, itu sedikit sebanyak daripada hadis yang menyebut tentang keadaan dibangkitkan daripada mahsyar. Kesimpulannya tadi tuan-tuan, seseorang manusia itu dibangkitkan dalam keadaan kosong, dalam keadaan tak ada langsung dibawa daripada harta. Tuan, antara harta yang tak pisah dengan tuan badan ni, baju lah tuan. Baju kita lah. Tuan main masjid, paling-paling tidak tuan tak bawa dompet, tuan tak bawa handphone, tuan tak bawa apa, baju tuan tetap bawa sebab pawang kita tak tinggal baju. Jadi antara yang agak kuat hubungannya dengan seseorang, harta dia daripada pakaian. Yang lain mungkin sekejap bawa, sekejap tak bawa, kadang kita tinggal. Yang paling dekat dengan kita tu pun ketika dalam kurung hanya selai. Kalau selai malah mana ada selai, kita kira kapal 5 orang, 3 lay orang lelaki, 5 lay orang perempuan. Maksudnya hantu sajalah yang kita bawa ke kubur. Dan bila di padang mahsyar yang itu pun habis, tak ada langsung. Lebih-lebih lagi lah harta kita yang bersifat mah belak RM2 pakai apa, kenderaan, rumah dan sebagainya, semuanya kita tak bawa. Jadi dalam hadis yang selalu kita dengar, akan ikut seseorang mukmin itu ke kuburnya 3 pihak, akan balik 2 tinggal seorang, tinggal 1. Akan ikut ke kuburnya keluarganya, hartanya dan amalnya, akan balik 2 yang dibalik rumah keluarga dan juga harta, yang akan tunggu di kubur adalah amal. Maka kita bersiaplah tuan, daripada harta-harta kita ni, banyak harta kita, sikit harta kita, luas harta kita, sempit harta kita, tak kira apa-apa keadaannya, kita halakkanlah harta-harta kita itu ke arah yang boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Dan salah satu amal yang berkait dengan harta yang kita sebut tadi adalah infak dan sedekah. Sama ada sedekah duit ringgit dan sebagainya, tetapi kita pelbagaikan bentuk infak kita yang kita nak. Ada juga infak yang berbentuk menghilangkan dahaga dan menghilangkan lapar orang, dan ada juga yang memberi cukup keperluan-keperluan pakaian orang, ataupun yang lain-lain lah. Memang ini kita sebut kita nak pelbagaikan. Tak salah Ustaz, saya nak fokus pada beri sedekah pendidikan saja. Saya nak beri hadiah, beri infak buku, bayar iuran pengajian orang, boleh tak ada masalah. Tapi kita nak pelbagaikan. Bagi yang mampu, pelbagaikanlah bentuk-bentuk sedekah tuan-tuan, pelbagaikanlah bentuk-bentuk kebajikan charity yang dibuat di dunia ni. Moga-moga yang pelbagai dan banyak yang kita buat itu akan beri penjagaan, pemeliharaan kepada kita di dunia dan akhirat. Ini yang kita dengar hadis yang awal-awal 40 yang Rasul sebut, takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan nilai sedekah kamu sekadar separuh buah kurma. Walaupun tak boleh bagi banyak, kita bagi sedikit dengan niat Allah Ta'ala pelihara dan jaga kita di padang mahsyar, pelihara dan jaga kita daripada azab dan panasnya api neraka, dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Wallahu a'lam. Tuan, cukup setakat dulu untuk hadis pagi ini. Ya, insya-Allah kita akan sambung lagi. Semua yang kita akan baca sepanjang itu tuan, semua tentang berita-berita, perkhabaran-perkhabaran hadis-hadis tentang sifat di padang mahsyar, sifat hisab, sifat apa yang akan berlaku di akhirat kelak, sehinggalah sampai seseorang itu mendapat balasan syurga dan neraka. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya berhenti sekat ni tuan-tuan. Memang kukutlah ada soalan apa-apa, perbincangan. Ya. Ya, ini pendapat ulama yang diberi pakaian yang awal adalah Rasulullah SAW. Hadis ini walaupun Rasul sebut Nabi Ibrahim dulu, tapi difahami dari sudut selepas Rasulullah. Tetap Rasulullah SAW lah yang diberi dimuliakan terlebih dahulu,
berbanding Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang kita dengar tentang hadis yang Rasulullah sebut pada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, aku mendengar bunyi tapak kaki di dalam surga sebelum aku masuk. Jadi kita faham tentulah orang yang pertama yang diberi masuk surga, diberi balasan adalah Rasulullah. Macam mana pula didengar tapak kaki Sayyidina Bilal? Maksudnya Sayyidina Bilal masuk untuk menyambut, bukanlah masuk untuk diberi balasan. Rasulullah adalah Sayyidina Bilal ni orang yang full khidmat Rasulullah untuk masuk ke dalam. Itulah cara kita faham hadis-hadis yang zahir. Nampak orang lain dulu diberi kemuliaan, sebenarnya kita ulama-ulama kita huraikan dengan maksud yang bersesuaian dengan prinsip utamanya Rasulullah lah yang paling mulia. Jadi itu yang dihuraikan dan difahami oleh sebahagian ilmuwan dan sebahagian ulama. Jadi Rasulullah dulu untuk kemanapun segala kemuliaan itu diberi pada Rasulullah dulu, barulah datang kepada orang lain dan orang lain dan sebagainya, sesuai dengan darjat dan kemuliaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa-apa gitu tuan? Terima kasih untuk pertanyaan ini. InsyaAllah kita kalau tak ada apa-apa tuan, kita berhenti setakat ini dulu. Cuma sikitlah kongsian kita ni dah di bulan Muharram. InsyaAllah besok lusa hari Isnin 9 Muharram dan hari Selasanya 10. Jadi amalan sunatnya yang dianjurkanlah kita berpuasa lah bagi yang mampu pada hari yang 9. Kalau tak larat hari 9 pun semuanya kita cuba usahalah apa yang larat kita puasa pada hari yang 10 disebut sebagai puasa hari Asyura. Bagaimana dalam hadis Rasul sebut, aku apa yang akan berpuasa ini diampunkan dosa setahun sebelumnya dengan masuk Allah Ta'ala beri keampunan. Kita yang boleh puasa, kita puasa dengan niat untuk Allah beri keampunan pada kita, Allah beri kebaikan pada kita. Dan salah satu amalan, walaupun ada pembahasan tentang hadis kelebihan, tapi menjadi amalan para solehin daripada dahulu, pada hari Asyura ini juga dianjurkan untuk kita banyak bersedekah, untuk kita memberi sedekah, lebih-lebih lagi infak belanja kepada ahli keluarga sendiri. Apa maksudkan sedekah ahli keluarga ni? Kita tak bagi sedekah dan kita bagi infak. Kita berbelanja lebih sikit untuk ahli keluarga kita pada hari tersebut dengan niat nak memasukkan rasa gembira dalam hati mereka. Jadi ini apa-apa yang kita boleh buat. Contohlah hari-hari lain kita beli makanan biasa sikit, tapi hari yang Asyura ni kita beli lebih sikit. Kita beli baju juga, kita beli barang-barang yang boleh diperlukan oleh keluarga kita, dan juga sedekah-sedekah pada orang yang memerlukan. Ini juga antara amal soleh yang boleh dibuat pada hari-hari yang mulia ini, itulah pada hari Asyura. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala beri kelapangan rezeki pada kita dengan kita infak pada orang lain dan juga kita berbelajar pada keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.